المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربيين والأولياء والعلماء الله الصالحين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شأننا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا افتح العافية كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي وكل ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بما لا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلب بخير يا رحمن. فرمان الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Yang dihormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, seluruh ahli jawatan bahasa masjid, tuan-tuan imam, bilal, siap, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita menunaikan solat tarawih secara berjemaah, dan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan termasuk dalam golongan yang berjaya dan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk yang diberikan padanya ialah masjid pencerna kehidupan sempurna. Itulah perkara yang berkaitan dengan masjid. Jadi sebelum anda masuk membicarakan perkara tersebut atau benda yang berkaitan dengan masjid, hubungan kita dengan masjid, maka marilah sama-sama kita merenung, muhasabah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita sehingga ke saat yang kita sedang berada sekarang ini. Ini adalah merupakan nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah yang tidak ternilai, di mana berapa ramai sahabat-sahabat kita yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala sampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan, dapat masuk ke dalam madrasah tarbiyah. Tetapi sebahagian dari mereka telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak adalah merupakan pilihan Allah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala pilih kita, maka marilah sama-sama kita memanfaatkan sebaik mungkin setiap saat, setiap detik yang ada di dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah mudah-mudahan apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita balik dalam keadaan kita rasa puas hati. Walaupun apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia akan menyesal apabila mereka balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti.
Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana boleh menyesal kalau sekiranya dia orang yang baik? Lalu Nabi SAW bersabda, in kana muhsinan nadima an la yazdad. Seandainya dia orang baik, orang soleh yang banyak melakukan amal ibadah sewaktu dia hidup, dia akan menyesal apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa dia tak tambah lagi. Karena apa? Pada ketika itu kita dah nampak dah kelebihan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang baik akan menyesal. Apatah lagi orang yang berharga pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyesal karena dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimah yang dirahmati Allah, ana ajak diri anda dan sahabat-sahabat sidang jemaah yang ada pada malam ini untuk sama-sama kita memanfaatkan sebaik mungkin peluang yang Allah Ta'ala bagi. Dan kita kena anggap hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita. Sebagaimana yang disebut oleh Abi Dzar Al-Ghifari, apabila aku mengangkat sebelah kaki aku untuk melangkah, maka terdetik dalam hatiku apakah aku mampu untuk melangkah kali yang kedua. Kita bayang, ini benda yang ada di dalam hati Abi Dzar Al-Ghifari. Bila dia angkat kaki dia untuk melangkah, dia letak saja satu langkah, terdetik dalam hati dia apakah dia terus dapat melangkah langkah yang kedua. Sedangkan kita start itu confirm kita boleh sampai ke Masjid Ridwaniyah. Betul tak? Tak terbayang bahawa di tengah jalan nanti ada malaikat maut akan menanti kita. Tak terbayang. Tambah hari masa nak buka puasa. Masa nak buka puasa memang terbayang dah ni mesti benda ni. Agak-agak boleh kena ayam 2-3 gelas. Nasi 2-3 pinggan. Rega. Start betul daripada rumah. Kita dah bayang dah bahawasanya kita ni rasa macam confirm boleh sampai ke masjid. Sedangkan apa yang disebut oleh Abi Dzar Al-Ghifari, bila aku langkah satu langkah terdetik dalam hati, apakah aku boleh melangkah langkah yang kedua. Yang kedua ini kata Abi Dzar Al-Ghifari, setiap kali aku tarik nafas aku, sedut nafas, maka terdetik dalam hatiku apakah aku masih mampu untuk menghembus nafas tersebut. Ada orang yang tarik selesai gitu. Saya terbayang tengok, Masya Allah, sampai teratur dia boleh bijak. Kita dah persiapan raya tak sampai lagi, sekarang dah pulul lah. Lagi tempah baju dia rendah lah. Bukan salah, tak salah. Lagi tempah kuih dia rendah lah. Tempah lemah lah. Salah tak salah. Kalau kita tak ada, orang lain badul lah kan, orang lain makan kan, tak salah. Cuma tak pernah terdetik, ada kemungkinan jarang-jarang terdetik dalam hati kita bahawa hari ini, saat ini adalah merupakan saat yang terakhir bagi kita. Dan yang ketiga, yang kata Abi Dzar Al-Ghifari, setiap kali aku suap satu suapan ke dalam mulut aku, terdetik di dalam hatiku apakah aku boleh telan makanan tersebut. Kita bayangkan, subhanallah, sampai teratur sahabat Nabi SAW bahawa letak satu mulut, satu suap dalam mulut dia, dah terdetik dalam hati boleh telan ke tak boleh telan. Kita baru bubur pinggan dan nampak dah, kan boleh tambah pula, tengok belum sedap ikan keli buat masak cabai juga, mesti buka selera kan. Tadi buka puasa ikan keli, masak cabai. Ada ikan kering tak? Ikan kering betul-betul pun buka selera. Jadi yang balun sampai 3 pinggan, semayang terawih sama. Bengok sikit kan. Jarang ataupun kemungkinan tak terdetik dalam hati kita bahawa itulah suapan yang terakhir bagi kita. Jadi muslimin muslimat yang rahmati Allah, kita kembali kepada tajuk tadi. Yang dalam masjid adalah merupakan pencerna kehidupan sempurna. Jadi kalau kita tengok apa yang disebut oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yasluhu amra hadha al-ummah
illa bima salaha awwaluhum. Tidak akan baik umat ini melainkan mereka mengikut apa yang telah dibuat oleh umat yang sebelum mereka. Umat akhir zaman ini takkan jadi baik, takkan jadi sempurna, takkan jadi bahagia melainkan mereka mesti ikut apa yang dibuat oleh salafus salih, apa yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kalau kita tengok peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, salah satu daripada 3 perkara yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah binaul masjid. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara peranan masjid ini yang pertama, masjid sebagai tempat ibadah. Masjid tempat sembahyang. Masjid adalah merupakan tempat pembentukan peribadi umat Islam. Dalam arti kata yang lain, masjid adalah merupakan pusat pendidikan Islam. Jadi orang ni boleh jadi baik apabila dia mengaji. Betul tak tuan-tuan? Manusia ni boleh jadi baik, boleh jadi bahagia daripada mana? Daripada masjid. Apabila dia datang kuliah, datang mengaji, datang dengan ceramah, insya-Allah dia akan berubah. Tapi kalau sekiranya orang tu tak datang mengaji, tak datang kuliah, tak dengar ceramah, insya-Allah dia akan duduk di tahap yang lama juga. Sebab itulah masjid ini adalah merupakan tempat untuk memberi kebahagiaan kepada kita, kepada masyarakat. Jadi apabila umat Islam mempunyai ilmu, apabila umat Islam ada ilmu, maka masyarakat yang pertamanya individu akan jadi baik. Dia ada ilmu, insya-Allah dia akan jadi individu yang baik. Bila semua individu ini jadi baik, maka akan lahirlah masyarakat yang baik. Hasil dari mana? Hasil dari masjid tadi. Hasil daripada masjid tadi akan melahirkan masyarakat yang baik. Jadi apabila masyarakat itu jadi baik, maka akan melahirkan sebuah negara yang baik. Ini hakikat. Dan kalau kita tengok orang yang datang ke masjid dengan orang yang tak datang ke masjid, lebih ramai orang yang tak datang ke masjid, betul tak? Sebab itulah masyarakat kita jadi teruk. Sebab itulah masyarakat kita jadi kucil-kucil. Kadang-kadang masyarakat kita ni jadi baik dalam bulan Ramadan ni. Kalau kita tengok kadang-kadang masyarakat kita ni jadi baik dalam bulan Ramadan, mana kata masjid melahirkan orang yang boleh masjid boleh memberi kebahagiaan kepada kita. Pasal apa? Buktinya bila tiba Ramadan, penuh masjid, penuh surau. Jarang bila datang Ramadan penuh pula malam dengan orang Islam. Jarang. Betul tak? Semua orang mari ke masjid. Pasal apa? Seolah-olah macam mereka dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa masjid ni boleh mendatangkan kebahagiaan kepada umat Islam. Sebab itulah ulama sebut kun rabbaniyan wa la takun rabbaniyan. Jadilah kamu hamba Allah, jangan kamu jadi hamba Ramadan. Atau dalam istilah kampungnya, jadilah kamu hamba Allah, jangan jadi lebay Ramadan. Tuan-tuan faham tak lebay Ramadan? Kalau di kampung anda dulu masa nak cik-cik tu mereka panggil lebay maghrib. Orang kuat panggil lebay maghrib. Tuan-tuan tahu lebay maghrib tu dia? Maghrib dia ada, Isya tak ada, subuh lagi tak ada, asarnya zuhur ni tak usah tanya. Jadi orang yang hanya datang dalam bulan Ramadan saja ke surau-surau, masjid-masjid, maka dia, kata ulama, bukan kata anak, kata ulama, dia lepas Ramadan. Lepas Ramadan. Jadi suatulah tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak cerita bahawa masjid ini adalah tempat yang boleh mencetuskan kebahagiaan kepada kita, terutamanya umat Islam.
Dan kalau sekiranya orang bukan Islam juga dekat dengan masjid, dekat dengan surau, maka mereka juga akan jadi baik. Orang bukan Islam bila dia bergaul dengan orang masjid, bergaul dengan orang surau, bergaul dengan orang yang ada ilmu, insya-Allah mereka juga akan jadi baik. Buktinya kita tengok, apabila orang bukan Islam tinggal di kampung orang Islam, maka akhlak mereka, sikap mereka, sifat mereka akan jadi baik. Berbeza dengan orang Islam bila dia tinggal di dalam masyarakat yang bukan Islam, sebahagian dalam mereka dia kata jadi tak baik. Ada satu cerita. Dia tinggal malam ni nak cerita kat sikit. Kan? Tidak letih, kenyang satu. Letih sembahyang tarawih dua. Jadi kita cerita zaman dulu. Ada seorang keluarga Cina yang tinggal di kampung orang Melayu. Jadi kehidupan mereka ni boleh kata banyak terkesan dengan budaya orang Melayu. Kanada bergaul, percakapan mereka pun dah tak berapa pelik macam Cina-Cina lain kan. Akhirnya bila si ayah ni nak mati, dia pesan kepada anak dia kata apa, wahai anakku, sekiranya ayah mati, hang tolong panggil Tok Imam semayang mayat ayah. Pasal apa? Dia terkesan dengan budaya yang ada dalam masyarakat Melayu. Sebab orang Melayu ni dia ada hubung kait dengan Islam. Melayu dengan Islam sebenarnya tak boleh dipisahkan. Kalau sekiranya orang Melayu meninggalkan Islam, apa ada lagi pada dia? Sekiranya orang Melayu memisahkan diri daripada Islam, tak ada apa. Sebab banyak di sudut percakapan, perbuatan, adat, budaya, sebenarnya banyak hubung kait dengan Islam. Budaya Melayu, percakapan orang Melayu banyak mempunyai hubung kait dengan Islam. Sekiranya orang Melayu meninggalkan Islam, apa ada lagi pada mereka? Tak ada apa. Jadi apabila ditakdirkan si ayah tu mati, maka si anak dia datang bertemu dengan Tuan Imam. Dia kata, Tuan Imam, sebelum ayah saya meninggal dunia, dia berpesan, dia minta Tuan Imam tolong sembahyang mayat dia, seperti mana Tuan Imam sembahyang kepada mayat-mayat orang Melayu. Sebab dia ada hidup macam tu. Dan memang itu yang dikehendaki oleh Islam. Islam suruh kita pamerkan sifat Islam, akhlak Islam, budaya Islam kepada masyarakat yang bukan Islam. Jadi apabila si anak ni dah berjumpa dengan Tuan Imam dah kepala macam mana nak buat ni. Kalau nak semayang tadi terasa hati, mereka ni dah hidup orang apa? Dah beranak bercucu dah kan, dah berketurunan dah. Saja dengan sebab benda yang sikit ni menyebabkan pakaian terasa hati, jadi susah. Lama Tok Imam kata tak apa lah, kamu tunggulah sampai azan zuhur. Orang Cina ni biasanya dia akan tanam jenazah atau tanam mayat sebelum zuhur. Tuan-tuan boleh tanya dan boleh tengok. Biasanya masyarakat Cina ni dia akan tanam mayat, tanam jenazah sebelum zuhur. Tetapi oleh kerana ustaz ni, Tok Imam ni kata kamu kena tunggu sampai zuhur, maka dia sanggup batalkan, sanggup korbankan adat dia. Kerana apa? Kerana nak meraihkan Islam ni, kerana nak meraihkan wasiat ayah dia ni. Kalau kita tanya orang Cina, pasal apa kamu tanam sebelum zuhur, pasal apa? Oh, dia kata pasal tu malaikat balik makan tengah hari dia kata. Tuan-tuan dia tanya, Allah malam lah. Anda pernah tanya kawan-kawan kita, orang tua, pasal apa kamu tanam mayat sebelum zuhur? Oh, dia kata masa tu malaikat tukar shift. Ada yang balik makan dulu, dia kata yang anak mati itu dia kata tak sampai lagi masa tu.
Jadi bila kita tanam sebelum zuhur kata, time orang makan nasi kata, bila malaikat mari, kata Qur'an kan, malaikat mari, tengok-tengok lagi. Dia ni hak lama ke hak baru, dia pun jadi confused. Bila confused tak dia nak tanya, dia kata. Dia pun tahu, percaya bahawasanya setiap mayat atau setiap orang yang mati itu akan disoal, akan ditanya. Jadi salah satu cara untuk mengelakkan jenazah itu disoal, ditanya, tanam sebelum zuhur. Time malaikat dia makan nasi, dia kata. Jadi bila malaikat mari, dia kata tengok-tengok, ni hak lama ke hak baru? Mungkin lama dah kot, jadi terselamat dia kena soal. Nampak? Jadi bila dah masuk waktu zuhur, maka tuan imam pun sekolah Bilal azan apa semua. Selesai sembahyang sunat zuhur. Bila dah selesai sembahyang sunat zuhur, maka tibalah waktu zuhur, nak sembahyang zuhur. Lalu tuan imam tu kata kepada anak ni tadi, dia kata, kamu letaklah jenazah ayah kamu di belakang. Letak jenazah ayah kamu di belakang. Lalu anak ni tanya, wahai tuan imam, boleh saya tanya tak? Tuan imam kata, silakan. Dia kata, selama saya hidup bersama dengan orang Melayu, orang Islam, dia kata, saya tengok jenazah orang Islam diletak di hadapan imam. Pasal apa? Jenazah ayah saya diletak di belakang. Tu dia bunyi belakang macam mana agak-agak. Nama tu imam tu kata apa? Oleh kerana ayah kamu tu baru nak belajar semayang, maka dia kena duduk di belakang. Orang Islam ni kita dah lama ada semayang, sebab itulah bila dia mati kena letak di depan. Nasib baik ada jawapan. Kalau tidak, jenuh tuan-tuan. Nak jadi imam ni bukan senang. Ingat pandai baca Fatihah, pandai baca Qur'an, boleh jadi imam saja. Nak jadi imam tu dia kena ada kepandaian yang lain sama. Jadi bila dia bagi jawapan yang macam tu, mana kata si anak tadi boleh terima. Munasabah. Si anak kata, macam tu ya. Oleh kerana ayah dia baru nak belajar semayang, duduk belakang dulu. Orang Islam ni dah lama dah semayang, walaupun ada yang tak semayang, tapi bila time semayang nazar tak depan ke, apa nak letak belakang? Anak kat depan ni letak belakang lah. Boleh bagi. Kalau kita tahu lah masa dia hidup dulu dia tak semayang, bila dia mati, usul mari ke masjid ke, mari ke surau ke, kita tak di belakang. Bila mari dia tanya, pasal apa ustaz tak di belakang? Dulu ayah tak semayang, lebih dia ikut di belakang dulu kata. Boleh ke tak? Tak boleh ya, susah. Susah ya. Tak apa. Jadi kita nak cerita bahawasanya orang ni boleh jadi baik. Hasil dia dari mana? Hasil dia dari masjid tu tadi. Di mana? Di antara peranan masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh menyebabkan orang ni jadi baik ialah masjid adalah merupakan tempat perkembangan ilmu pengetahuan, tempat wahyu diturunkan, pusat kegiatan sosial. Para kata banyak benda yang Rasulullah buat di masjid. Kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Ahbash, orang Habashi buat pertunjukan main pedang dalam masjid. Kita kalau buat pertunjukan dalam masjid, riuh rendah, orang marah. Sahabat Nabi kalau kita baca macam pernah di dalam bulan Ramadan, buka puasa, makan buah pemikai. Lepas makan, apa yang tinggal? Kulit, betul tak? Dia ambil kulit tu, dia lempar kat kawan dia. Yang kawan dia pun balas balik, berselera masjid dengan kulit pemikai. Takdir lagi kita buat di sini macam mana kata. Susah nak jawab lah. Semua ahli jawapan kuasa ada, susah nak jawab. Masjid adalah tempat segala-galanya. Cuma kadang-kadang bila tiba di zaman kita saja, masjid ni jadi tempat yang tertentu sahaja. Untuk semayang, habis semayang, selesai. Dan ada setengah masjid tu kuliah tak ada.
Camlah, tuan-tuan boleh cam. Mana-mana masjid, mana-mana kampung yang tak ada majlis ilmu, mana-mana taman yang tak ada majlis ilmu, mana-mana tempat yang tak ada majlis ilmu, biasanya keadaan masyarakat itu akan jadi teruk. Pergilah mana-mana. Ini benda yang realiti. Sebab itulah Rasulullah SAW bila sampai saja di Madinah, benda yang pertama Rasulullah buat ialah cari tapak masjid. Kita baca sirah Nabi. Tanah tu adalah milik 2 orang anak yatim, 2 orang anak yatim. Boleh tanah mereka dan Rasulullah buat masjid di situ. Kenapa? Nak menceritakan kepada kita bahawa masjid adalah benda yang paling utama kepada umat Islam. Kita tengok pejuang-pejuang Islam dulu di mana ustaz atau di mana tempat mereka berlindung. Tak lain nak taruhkan masjid. Bila kita diuji, bila kita dibala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ke mana kita akan pergi? Masjid. Sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar kita yang belajar di Aceh dulu, ketika datangnya tsunami, kita tanya mereka ke mana mereka lari? Masjid. Mereka lari ke masjid. Dan pada ketika itu hanya masjid saja yang terselamat daripada dilanda tsunami. Dan terbukti kepada kita sebuah masjid yang tertua, yang agak tua di Indonesia, di Aceh itu, yang adalah masjid Baitul Rahman. Masjid Baitul Rahman je. Saya terbayang tengok, hanya sebuah masjid itu saja masih berdiri teguh, sedangkan bangunan yang ada di keliling habis semua dimusnahkan oleh tsunami. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya masjid adalah tempat yang boleh mendatangkan kebahagiaan kepada umat Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Ta'ala kata orang yang akan mendapat faedah daripada masjid ialah yang pertamanya orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman yang akan dapat faedah daripada masjid, yang akan mengimarahkan masjid, yang akan memakmurkan masjid. Benda yang pertama Allah Ta'ala letakkan iman. Iman ni benda baik ke benda yang tak baik? Iman ni benda yang baik, benda yang boleh mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Maka orang yang akan mendapat manfaat dan kebahagiaan dalam masjid tadi ialah orang yang beriman. Orang yang tak beriman, tuan-tuan, kalau tengok sama ada iman dia nipis ke, iman dia kelabu ke, wallahu alam. Dia usul jenazah, bila sampai masjid jenazah dia masuk, dia tunggu di luar. Tuan-tuan pernah tengok? Ini benda yang realiti. Ini benda yang realiti. Dia usul jenazah, sedangkan bila usul jenazah itu boleh menyedarkan dia bahawa suatu hari nanti dia juga akan diusul. Tetapi oleh kerana iman dia terkelabu, oleh kerana iman dia nipis, tak boleh dia nak masuk ke masjid. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, innama ya'muru masajid Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, innama adatu hasrin. Innama ni adatu hasrin, mana satu kata, satu huruf yang digunakan untuk menentukan suatu benda. Atau dalam arti kata yang lain, hanya golongan ini saja yang dapat faedah dari masjid saja. Yang pertama orang yang beriman. Yang kedua, yang pertama beriman kepada Allah. Yang keduanya beriman kepada hari akhirat. Allah Ta'ala gantikan beriman dengan Allah serta beriman dengan hari akhirat. Siapa? Siapa Allah Ta'ala tersebut beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah atau beriman kepada kita-kita, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Tetapi Allah Ta'ala gantikan iman dengan Allah, iman dengan hari akhirat. Siapa? Orang